Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada pagi Sabtu ini kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sekali lagi pagi ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pembelajaran kita buat siri yang ke-32 pada pagi ini, yang mana pada pagi ini kita akan membincangkan tentang ayat yang ke-50 di dalam suratul Al-Kahfi. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini daripada permulaan sehinggalah kepada penghujungnya. Semoga pengisian pada pagi ini memberikan manfaat yang banyak terhadap ataupun kepada diri kita di dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat terlebih dahulu di ruangan chat. Okey, di ruangan chat bagi sesiapa yang mengikuti melalui aplikasi Zoom, saya telah kongsikan ada 3 link untuk nota yang kita pakai bagi ayat yang ke-50. Link yang pertama adalah nota suratul Al-Kahfi ayat 50, siri yang ke-32. Jadi saya minta jasa baik tuan-puan untuk lihat pada link itu, tekan link tu. Kerana nota hari ini sudah ada di dalam link tersebut. Jadi saya minta untuk tuan-tuan ambil sedikit waktu untuk tekan link Google Drive yang telah dikongsikan tentang nota suratul Al-Kahfi. Yang kedua, saya ada kongsikan juga link Google Drive untuk nota kronologi kisah Nabi Musa. Kita bukan nak belajar kisah Nabi Musa, tetapi di dalam link tersebut sila ambil nota yang bertajuk ancaman bersikap sombong. Ambil nota tajuk tentang ancaman bersikap sombong. Itu nota yang kedua. Nota yang ketiga, sila lihat pada nota yang bertajuk nota pelbagai. Tajuknya adalah nota pelbagai. Di dalam link tersebut, sila ambil nota yang bertajuk syaitan yang direjam. Sila ambil nota tajuk syaitan yang direjam ataupun syaitan musuh manusia yang nyata. Sila ambil nota tersebut di link Google Drive yang telah dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan di dalam ruangan chat. Okey, jadi saya minta tolong tuan-tuan link ambil nota tersebut supaya tidak ada di kalangan kita yang tidak dapat nota tersebut. Begitu juga yang mengikuti secara langsung di FB page Akademi Tadabbur Malaysia. Ketiga-tiga link tersebut telah saya letakkan di ruangan komen. Sila lihat di ruangan komen untuk link bagi ketiga-tiga nota yang kita akan gunakan bagi keterangan dan tafsiran ayat yang ke-50. Kalau sudah ambil nota tersebut,
Simpanlah di mana-mana. Kalau sudah di print, boleh gunakan balik semula, kerana kita akan gunakan nanti di penghujung. Dari penghujung resolusi ataupun penghujung pada tindakan selepas tadabbur bagi ayat yang ke-50. Kita teruskan dengan ayat yang ke-50. Kita baca dulu ayatnya, kemudian kita tengok terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami, wa'idh ni, wa'idh dan ketika. Ketika di sini, idh di situ merujuk kepada peristiwa yang telah berlaku. Kalau peristiwa yang akan berlaku, biasanya akan digunakan idza apabila. Tapi kalau idh dikaitkan dengan peristiwa yang telah berlaku. Jadi dan ketika. Dan ketika tu juga sebenarnya idh di situ merujuk kepada perintah untuk mengimbau kembali. Ceritakan semula. Ingatlah semula. Itulah maksud dari sudut penggunaan perkataan idh. Ketika kami, kata Allah, qulna, kami berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat. Malaikat ni merujuk kepada ramai malaikat. Apa yang Allah Ta'ala qulna, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah firmankan, usjudu li adama. Allah kata, sujudlah kamu. Kamu di sini merujuk kepada malaikat. Sujudlah kamu semua kepada Adam. Okay. Maka apabila para malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tanpa melengahkan masa, fa dekat sini merujuk kepada kecepatan. Setelah Allah kata sujud kamu semua kepada Adam, malaikat tanpa bertangguh mereka fasajadu, lalu dekat sini maksudnya berlaku dengan cepat. Mereka pun sujud semua, illa melainkan iblis. Okay, maksudnya para malaikat telah sujud kepada Adam, tetapi yang tak mau sujud kepada Adam melainkan iblis. Maksudnya ada yang sujud kepada Adam, ada yang tak nak sujud kepada Adam. Yang tak nak sujud kepada Adam, ia digelar dengan nama iblis. Setelah Allah menerangkan iblislah yang tidak mahu sujud kepada Adam, Allah perincikan lagi. Iblis itu siapa? Kana minal jinni. Ia berasal daripada golongan jin. Kemudian Allah perincikan lagi. Perbuatan tidak mahu sujud kepada Adam ini digelar sebagai apa? Allah kata, fa ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada kecepatan. Apabila dia tak mau sujud kepada Adam, dia terus melakukan perbuatan fasaqa an amri rabbih. Lalu ia tu merujuk kepada iblis, menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Mendahaka ni, perkataan dalam ayat itu adalah perkataan fasaqa. Fasaqa dalam bahasa kita sebenarnya adalah fasiq.
Kalau ikut terjemahan perkataan, lalu ia telah fasik terhadap perintah Rabbnya. Patutnya sebut diterjemah fasik. Jadi fasik di situ diterjemahkan kepada makna ia telah menderhaka. Itu perkataan fasik. Nanti kita akan kupas tentang fasik. Kita selalu sebut tentang istilah apa? Fasik, fasik. Fasik tu perkataan fasik yang pernah makhluk yang awal-awal yang Allah Ta'ala pernah gunakan mendapat gelaran fasik adalah iblis. Iblis dia telah mendahaka, dia telah melakukan kefasikan terhadap perintah Rabbnya. Okey, kita fahamkan dulu ayat ni, terjemahan dia. Lepas tu Allah Ta'ala memberikan peringatan tentang iblis yang tak nak sujud kepada Adam tu. Allah mengatakan afatattakhizunahu, maka patut ke kamu hendak menjadikannya. Afatattakhizunahu tu maksudnya mengambilnya, menjadikannya. Nya tu siapa? Iaitu iblis. Wa dhurriyyatahu, dan zuriat keturunannya, awliya min duni, sebagai sahabat-sahabat qarib, teman-teman yang menjadi pemimpin selain daripadaku. Allah Subhanahu wa taala mengingkari dalam nada Allah merasa takjub kepada mana-mana manusia yang telah jadikan, yang telah ambil iblis ni dan keturunan-keturunan iblis ni sebagai siapa? Sebagai aulia, sebagai pemimpin selain daripada Allah. Maksudnya mereka menjadikan iblis dan zuriat dia sebagai orang yang ditaati. Ditaati, lepas tu diterjemahkan sebagai pemimpin selain daripadaku. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan kenapa Allah Ta'ala mengingkari perbuatan menjadikan iblis dan zuriat dia sebagai pemimpin yang kamu taati, yang kamu ikuti. Kata Allah, wahum lakum adu, sedangkan mereka tu adalah musuh bagi kamu. Allah kata, sedangkan mereka itu iblis dan zuriat keturunannya itu adalah musuh bagi kamu. Dan Allah Ta'ala meletakkan di hujung ayat ni, bi'sa, amat buruklah ataupun seburuk-buruknya, lizzalimin, bagi orang yang zalim. Bagi orang yang zalim tu, mereka seburuk-buruknya. Bagi orang yang zalim itu apa? Badala. Badal ni maksudnya pengganti. Maksudnya Allah Ta'ala menggelarkan seburuk-buruk orang yang zalim adalah orang yang zalim mencari perganti selain daripada Allah untuk mereka jadikan sebagai aulia. Jadikan iblis dan keturunannya sebagai yang ditaati. Allah kata amatlah buruk sikap apa yang telah diambil oleh orang yang zalim itu. Okay, kita faham tentang ayat ni sebenarnya ayat ni perkara utamanya tentang siapa? Tentang watak iblis. Jadi dua watak lah dekat sini. Watak utamanya adalah tentang iblis. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala sebut tentang malaikat. Okey. Jadi kita faham terjemahan ayat dia. Okay, sekarang kita kembali kepada nak menghubung kaitkan antara ayat 50 ini dengan ayat-ayat sebelum ini. Apa hubung kait dia?
hubung kaitnya. Tuan-tuan boleh dengar kan suara saya dengan jelas? Ada gangguan talian ke? Ada jelas Ustaz. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, begini. Ayat 50 ni, dia mempunyai berkaitan hubung kait dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Okey. Kalau dihubung kaitkan ayat-ayat sebelumnya, kita telah mempelajari bahawa pada ayat sebelum 50 ini kita telah temui ada kisah-kisah manusia yang sombong. Siapa manusia yang sombong tu? Antaranya, kalau tuan-tuan masih ingat, waktu kita bincang pada ayat nombor 28. Kalau masih ingat, pada ayat nombor 28 yang Allah Ta'ala menceritakan, Allah pesan kepada Nabi SAW, jangan Nabi berikan tumpuan kepada orang-orang yang lalai hati dia dari mengingati Allah. Kita telah ulas pada ayat nombor 28 dulu bahawa antara sebab turun ayatnya, orang-orang Arab musyrikin, mereka telah merendah-rendahkan sahabat-sahabat Nabi yang miskin, sehingga kan mereka tidak mahu Nabi SAW kalau nak dakwah kepada mereka, jangan dibawa bersama. Jangan mereka ini dibawa bersama dengan Nabi SAW. Itulah ayat 29, ayat 28 yang pernah kita belajar sebelum ni. Lepas tu kita pernah belajar sebelum ni kisah pemilik dua kebun. Kalau masih ingat lagi, kisah pemilik dua kebun yang dia telah bersikap sombong, membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan pengikutnya. Bukankah itu dikaitkan dengan karakter orang yang sombong? Maka selepas itu, Allah datangkan kisah iblis, yang mana iblis ini dari sudut perkaitan ayat dia sebelum ni, Allah Ta'ala nak ceritakan tentang makhluk yang awal-awal pernah ingkar, enggan dan sombong adalah iblis. Tetapi ayat 50 ni dia duduk di tengah-tengah kan? Kita pernah sebut sebelum ni. Kalau kita masih ingat, kita pernah sebut sebelum ni macam ni. Ni kita nak tengok dia punya munasabah dia. Kenapa tengah-tengah suratul Kahfi Allah letak kisah pasal iblis? Kalau kita pernah ingat tentang ni kan, ingat tak? Kita pernah bentang dalam suratul Kahfi ni, di antara kisah Ashabul Kahfi dengan kisah pemilik dua kebun, ada cerita tentang iblis yang sedang kita bincang sekarang. Selepas kita belajar kisah iblis ni, insya-Allah nanti kita akan belajar kisah Musa dan kita akan belajar kisah Dzulqarnain. Apa berkaitan kisah iblis dengan kisah Musa? Nabi Musa ni kan dia pergi menuntut ilmu. Orang yang pergi menuntut ilmu, walaupun dia sudah Rasul Ulul Azmi, dia tetap pergi belajar, ada kaitan dengan orang yang tidak sombong, orang yang merendah diri. Ada tak berkaitan dengan kisah iblis? Ada. Kalau pemilik dua kebun yang sombong, ada berkaitan dengan kisah iblis. Jadi Allah Ta'ala meletak kisah iblis di tengah-tengah di antara 4 cerita mempunyai perkaitannya. Iblis ini jugalah yang telah menyebabkan ramai manusia
telah gagal mempertahankan agamanya, seperti mana adanya kisah pemuda gua yang mempertahankan agamanya. Iblis ini jugalah menjadi pendorong kepada manusia itu menjadi lupa diri apabila dia ada harta. Iblis ini jugalah yang menyebabkan manusia menjadi sombong setelah mereka pandai. Iblis ini jugalah yang telah menyebabkan manusia apabila ada kuasa, dia jadi zalim. Dia lupa asal usulnya. Jadi ada perkaitannya. Sebab itu kisah iblis memang kita akan tekankan juga pada pagi ini. Sebab tu kita bincang satu ayat sahaja dulu. Okey. Jadi kita patah balik kepada apa yang sedang kita bincangkan di sini. Okey. Sekejap Kita dah tahu perkaitan dia. Okey. Kita terus pergi kepada tafsiran ayat dia. Okey, tafsiran ayat dia mudah saja. Okey. Ayat 50 ni kita tahu kalau pada potongan ayat yang awal kita tahu Allah telah perintahkan kepada para malaikat. Malaikat ni maknanya semua malaikat sujud kepada Adam. Okey, sujud kepada Adam. Okey, perbincangannya oleh para ulama. Adakah para malaikat tu dia sujud? Sujud ni sujud seperti apa? Okey. Ada para malaikat mengatakan, ada para ulama mentafsirkan bahawa sujudnya malaikat kepada Adam tu bukanlah sujud macam orang solat tu. Kan kita sujud kan seperti solat kan? Ada ulama kata tak, dia sekadar dia menundukkan saja badannya. Bukan macam sujud ketika solat tu. Ada para ulama tafsir kata tak. Ayat tu dia sebut memang sujud. Maknanya sujud lah. Sujud yang kita faham. Okey, ni ulama bincang. Okey. Para ulama yang mengatakan alasan dia kata itu bukan sujud macam solat, dia kata sebenarnya sujud sekadar menghormati Adam dengan mereka menundukkan pandangan. Mereka berdasarkan kepada alasan kalau sujud macam tu syirik lah. Sebab sujud kepada Adam. Ada seolah memahami malaikat sujud pada Adam, Adam tu makhluk. Maksudnya bukanlah sujud macam solat tu. Kalau sujud macam solat tu adalah syirik. Para ulama yang memegang bahawa dari sudut ayat memang sujud betul. Sujud macam solat tu. Para ulama yang kedua ni mengatakan malaikat tu sujud seperti sujudnya solat. Mereka berdalilkan apa tahu? Mereka berdalilkan kata Allah yang perintah malaikat sujud. Faham tak? Bukan malaikat dia nak sujud sesuka hati, tapi Allah yang perintahkan. Sebab tu ada perkataan wa'il qulna kami telah katakan, maknanya Allah telah perintahkan kepada malaikat apa? Usjudu, kamu sujud. Jadi kalau malaikat tu dia sujud kepada Adam, sujud macam sujud dalam solat tu, dan sujud ketika solat tu, maka adakah malaikat itu melakukan kesyirikan kepada Allah? Sebab orang dok faham kalau sujud selain Allah boleh bawa syirik. Kan? Tetapi malaikat telah sujud kepada Adam. Maka para ulama yang kata tak, memang malaikat itu sujud kepada Adam. Sujud macam kita faham sujud. Ia tidak bawa kesyirikan, kata para ulama tafsir. Sebab apa? Sebab Allah yang perintahkan. Jadi kalau Allah yang perintahkan, maka kenalah ikut. Dia bukan bawa syirik. Para ulama dia bawa justifikasi lain. Contoh macam ni. Okay, kalau saya tanya tentang perempuan, boleh tak kita membunuh orang? Boleh tak kita membunuh? Kita tahu kan, membunuh tak boleh kan? Dosa besar. Okey, kalau membunuh dosa besar. Kalau kita kaitkan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia bunuh tak anaknya Ismail? Nabi Ibrahim dia cuba tak nak bunuh anaknya Ismail yang dia nak kena sembelih. Betul tak? Kalau kita kata malaikat sujud kepada Adam nanti bawa kepada syirik.
Kita katakan pula, kalau macam tu, macam mana Nabi Ibrahim dia nak sembelih anaknya Ismail? Takkan Nabi Ibrahim tu dia membunuh orang? Itu alasan dia. Nabi Ibrahim dia sembelih anaknya kerana perintah Allah yang suruh dia menyembelih anaknya. Begitu juga malaikat sujud kepada Adam kerana Allah yang perintah malaikat sujud kepada Adam. Jadi tidak ada isu berkaitan dengan mensyirikkan Allah. Kerana apa? Kerana Allah yang memerintahkan malaikat itu sujud semua kepada Adam. Bahkan kata para ulama, sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud seperti nak beribadat, seperti menyembah Allah, tidak, tetapi tanda hormat dan memuliakan Nabi Adam sebab Allah yang perintahkan. Okey, selesai untuk tentang sujudnya malaikat kepada Adam. Okey. Kemudian kalau kita baca, kalau tengok huruf dekat sini, huruf fa dekat sini kan, fa di sini menunjukkan apa? Para malaikat tidak menangguh-nangguhkan arahan untuk sujud. Dekat sini perintah. Allah kata usjudu. Allah kata dekat sini ada perintah. Allah kata sujudlah kamu semua kepada Adam. Ini adalah perintah. Okey, jadi malaikat buat apa? Fa. Lalu ni maksudnya mereka terus sujud semua kepada Adam. Okey, itu perbahasan dia. Ni huruf fa ni jangan ditinggalkan. Penting di sini. Dia memberi impak kepada penghayatan untuk tadabbur ayat ni. Maksudnya malaikat tu dia tidak bertangguh-tangguh. Apabila Allah kata usjudu li Adam, mereka terus buat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan makhluk yang tak mau sujud adalah iblis. Okey. Adalah iblis. Jadi kita kena bincang tentang iblis ni. Sebab dalam ni dia ada perkataan iblis dan di sini ada perkataan malaikat. Jadi adakah iblis ini malaikat ataupun bagaimana? Okey. Di sini. Maklumat ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, saya mohon maaf kalau ada mana-mana yang mengikuti slot tadabbur suratul Kahfi ini, tuan-tuan juga pernah mengikuti pengisian hari Khamis, hari Isnin yang kita duk bincang tajuk fakta di sebalik kisah Nabi Allah Adam. Tuan-tuan, sesiapa yang dah mengikuti pengisian setiap Isnin malam Selasa, minggu pertama dengan minggu ketiga dan minggu kelima, kita pernah membincangkan tentang adakah iblis ini dia daripada malaikat. Jadi kalau tuan-tuan ikuti juga pengisian pada pagi ini adalah maklumat yang sama yang pernah dibentangkan pada pengisian bertajuk fakta yang sebenar di sebalik kisah para Nabi alaihissalam. Jadi kalau tuan-tuan dengar balik semula maklumat yang sama, anggaplah ia sebagai pengulangan untuk pengukuhan maklumat. Jadi saya pun tak pasti sebenarnya adakah yang mengikuti kelas hari Isnin malam tu orang yang sama ikut tadabbur, sebab kita memang tak ada senarai nama dan sebagainya. Jadi saya mengambil peluang mungkin ada yang tak ikut kelas malam itu tapi dia ikut kelas tadabbur suratul Al-Kahfi. Jadi saya ulang semula perbincangan para ulama, adakah iblis itu dia termasuk daripada kumpulan malaikat? Kita pernah dengar tak ada mana-mana yang menyampaikan iblis tu daripada malaikat? Boleh tak kongsikan maklumat? Pernah dengar tak ada orang mengatakan asalnya iblis itu adalah malaikat? Ada Ustaz. Ada. Mereka mengatakan iblis tu malaikat apa? Paling alim. Oh, malaikat paling alim. Masya Allah. Okey, lepas tu yang lain?
Ada tak dengar mana-mana pengisian dalam YouTube ke, dalam radio ke, baca buku ke, pernah tak ada mana-mana mengatakan iblis tu sebenarnya adalah malaikat Azazil? Pernah dengar? Pernah Ustaz. Pernah Pernah dengar? Ustaz. Okey. Tetapi adakah benar statement itu yang mengatakan iblis ni asalnya adalah malaikat yang paling alim? Dia kata malaikat iblis tu adalah malaikat Azazil, dia kata. Okey. Kita akan jelaskan pada pagi ini, adakah iblis itu daripada kumpulan malaikat? Okey. Kita terus pergi kepada kalau kita tengok iblis itu adakah dia di kalangan para malaikat? Okey, kita tengok dulu statement ayat tadi. Okey. Kalau kita baca dekat sini, okey, dekat ayat ni, siapa yang sujud kepada Adam, siapa yang tak nak sujud kepada Adam, memang kita nampak jelas bahawa yang sujud, yang taat perintah Allah adalah malaikat. Yang tak nak taat kepada Allah adalah iblis. Jadi ada perbezaan dah antara iblis dengan malaikat. Okey. Iblis dia tak mau sujud, dia tak nak taat perintah Allah. Malaikat dia taat pada perintah Allah. Okey, jadi kita tengok dulu perbezaan dia. Kita tengok dalam nota tu ada. Okey, kita tengok dekat hujung tu. Dia ada dekat tajuk malaikat. Ada tak yang nota ni? Okey, malaikat. Okey, di sini. Kita ambil satu maklumat ni dalam surah Tahrim ayat nombor 6 muka surat 560 untuk kita nak bagi kita bagi jawapan pertama. Kita kata, saya tak bersetuju bahawa iblis itu adalah malaikat. Kalau ditanya kenapa tak bersetuju, kita kata kerana karakter malaikat dia berbeza dengan iblis. Apa karakter malaikat? Okey, Allah sebut dalam ayat lain dalam surah Tahrim ayat nombor 6. Allah mengatakan ni cerita tentang neraka. Lepas tu Allah sebut malaikat-malaikat ni sifat dia apa? Allah mengatakan malaikat ni alaiha malaikatun, kan ada perkataan malaikat. Mereka ni apa? La ya'sunallaha. Okey, ni sifat malaikat. Mereka tidak mendahakai Allah ma amarahum, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini sifat pertama malaikat. Mereka tak pernah tak buat apa yang Allah perintahkan. Sifat kedua mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka pula selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini sifat kedua. Dia sama je lah sebenarnya, nak menguatkan antara satu sama lain. Itu sifat malaikat. Jadi kita tahu sifat malaikat dia tak pernah dahakai Allah. Dia tak pernah lawan Allah. Dia tak pernah tak patuh perintah Allah. Okey, jelas dekat sini. Okey, jadi kalau kita katakan iblis tu adalah malaikat, kenapa iblis tu dia tak nak sujud kepada Adam? Kenapa dia tak nak memenuhi perintah Allah? Sedangkan surah Tahrim ayat 6 kata malaikat tidak pernah tidak ikut cakap Allah. Bermakna iblis ni dia bukan malaikat. Sebab apa? Sebab dia telah mendahkai Allah. Kalau dia malaikat, tentu dia akan sujud. Kerana surah Tahrim ayat 6 kata tidak pernah malaikat itu mendahkai Tuhan. Itu jawapan pertama. Jawapan yang kedua, kalau kita baca pada ayat ni sendiri, kita akan jumpa disebutkan Allah kata iblis ni siapa? Iblis ni siapa? Kana minal jin. Jumpa tak perkataan jin dekat sini?
Allah kata, iblis itu siapa? Iblis itu siapa? Ia adalah berasal daripada golongan jin. Jadi dekat sini kita jumpa nama kan? Kita jumpa malaikat, kita jumpa iblis, kita jumpa jin. Betul tak? Kita jumpa 3. Malaikat, iblis dan jin. Okey. Jadi dekat ayat ini Allah memasukkan, mengkategorikan iblis ini berasal daripada golongan jin. Maknanya iblis daripada kumpulan jin. Dia bukan kumpulan malaikat. Okey. Kalau kita dah dapat kenyataan bahawa iblis adalah daripada jin, malaikat berbeza dengan jin. Macam mana kita nak bagikan fakta malaikat tak sama dengan jin? Kita tengok hadis tu. Ada dekat nota tu, jangan bimbang. Semua ada dekat nota tu. Okay, tengok dekat sini. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin. Para malaikat diciptakan daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijib min nar. Jin pula diciptakan daripada nyalaan lidah api. Kan berbeza. Maknanya malaikat bukan jin, jin bukan malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat daripada cahaya, jin pula daripada api. Dah ada perbezaan. Sebab apa kita kata jin berbeza dengan malaikat? Sebab kita faham dari sudut kejadian dia tu pun dah tak sama. Jadi iblis, dia daripada kumpulan jin. Maknanya iblis itu daripada api. Okey, faham maklumat ni terlebih dahulu. Okey, saya berikan hujah ketiga. Bukan saya berilah, maksudnya para ulama telah memberikan hujah ketiga. Hujah ketiga cuba tengok dekat sini baik-baik. Ayat tadi. Okey. Dalam ayat ni Allah ada sebut tak iblis itu dia ada zuriat. Wa dhurriyyatahu. Maknanya iblis ni dia ada zuriat keturunan. Zuriat keturunan kan? Okey, di sinilah ada orang yang bertanya. Okey, saya tidak perlu mengulas panjang tentang iblis ke syaitan ke jin kerana memang ada satu slot yang khas ya, tuan-tuan ikuti kupasan oleh Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari. Isnin depan, maksudnya lusa Isnin akan datang ni, belum lagi. Dia Isnin yang minggu kedua. Pada minggu yang kedua, Ustaz Abdullah Bukhari akan cerita pasal iblis. Jadi telah diterangkan. Okey. Kalau kita faham dekat sini, iblis ni dia ada zuriat keturunan. Maksudnya dia ada isteri ke? Kalau orang tanya. Kan? Dia ada zuriat keturunan. Tuan-tuan carilah jawapan. Tuan-tuan tak akan jumpa mana-mana ayat ataupun hadis yang mengatakan dia ada isteri. Tapi dia ada zuriat, mudah je. Bagi kita beriman saja kepada Allah bahawa iblis itu dia memang ada zuriat-zuriatnya. Macam mana zuriat tu muncul? Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu. Kan? Kita nak kupas zuriat keturunan ni nak menunjukkan iblis dengan malaikat berbeza. Fakta ketiga. Sebab apa? Malaikat kita belajar. Malaikat itu dia berkahwin dengan malaikat tu dia ada jantina ke? Tak ada. Kita tak tahu. Memang kita tahu malaikat bukan perempuan dan dia bukan lelaki. Malaikat tidak ada perasaan. Malaikat dia tidak ada hawa nafsu. Sebab tu dia tak makan. Dia tidak minum. Tetapi iblis dia ada zuriat keturunan. Dah berbeza dah. Dekat situ fakta yang ketiga.
Okey, jelas dekat sini kita kan? Untuk fakta yang ketiga. Fakta yang keempat. Okey, fakta yang keempat untuk membuktikan bahawasanya iblis itu dia bukan malaikat Azazil, dia bukan malaikat yang paling alim, dia adalah daripada kumpulan jin. Yang keempat, kita sedia maklum bahawa iblis ini adalah makhluk Allah yang sombong. Sombong. Kita buktikan dengan ayat lain. Kita tengok contoh dekat sini. Okey. Saya minta tuan-tuan kita tengok dekat sini. Kalau tuan-tuan tengok dekat suratul Baqarah, okey, ayat 34, muka surat nombor 6. Kalau kita kumpul maklumat tentang iblis, kita memang jumpa Allah Ta'ala telah gelarkan iblis ni apa? Allah kata, wa il qul malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalau kita ambil ayat ni memang sama macam ayat suratul Kahfi ayat 50 kan? Lebih kurang sama. Lepas tu Allah kata iblis yang tak mau sombong, tak mau sujud pada Adam, Allah kata apa pada iblis ni? Aba. Aba ni maksudnya dia enggan. Dia enggan. Wastakbara. Di sini. Dia adalah golongan yang takbur. Sombong. Allah menggelarkan iblis ni sombong. Adakah malaikat tu sombong? Kita tengok ayat dia. Tengok dekat sini. Tengok tajuk yang syaitan ni. Malaikat. Kalau kita rujuk dalam suratul Anbiya ayat nombor 19, ya. Bukan surat 323 dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata malaikat ni sifat dia apa? Allah kata wa man 'indahu la yastakbiru an ibadati. Allah kata para malaikat yang ada di sisi Allah itu tidak sombong untuk beribadat kepadanya. Tengok Allah gunakan perkataan la yastakbirun. La ni maknanya menafikan kesombongan. Jadi malaikat tu tak sombong. Tapi iblis sombong tak? Allah kata iblis tu sombong. Dah dua karakter yang berbeza. Jadi mai mana yang kata iblis itu adalah daripada malaikat? Ini yang kadang-kadang kesian pada masyarakat kita, dengar banyak perbahasan terima secara bulat-bulat. Sebab apa? Ialah kita orang awam kan, kita mana tahu nak kita nak menyaring maklumat. Tapi kita belajar ni di Akademi Tadabbur, kita tidak akan memberikan mana-mana pendapat melainkan kita cuba mencari dalilnya. Sebab tu kita belajar macam lambat je nak habis ayat. Kita nak bagi satu ilmu pada umat, kita kena amanah. Jangan menggunakan kepopularitian kan untuk memberikan segala-galanya kepada masyarakat. Sebab masyarakat kita ni kekurangan yang perlu diperbaiki. Kalau ustaz tu terkenal, penyampai tu terkenal dalam TV, dalam radio, dalam YouTube, kita terima bulat-bulat semua yang dia katakan. Tetapi sebenar-benarnya tidak. Kita belajar. Sebab tu kita belajar untuk kita menyaring maklumat. Okey, tuan-tuan dah dapat maklumat tadi? Kan dah jelas perbezaan antara malaikat dengan jin. Okey, tajuk ni panjang lagi. Cuma saya tengah memikirkan, adakah tuan-tuan pernah ikuti tak, saya tanya dulu dekat tuan-tuan. Tuan-tuan pernah ikuti tak perbincangan tentang
perbezaan jin dengan malaikat ni? Pernah ikuti tak kelas pada hari Isnin tu? Ramai tak yang tidak mengikuti? Kalau ramai yang tak ikut, saya nak terangkan kategori jin ni pula. Okey. Ramai tak yang tak ikut? Ataupun ramai yang ikut? Saya pun tak tahu jawapan dari tuan perempuan. Boleh tak tuan-tuan perempuan letakkan tanda apa tu, angkat tangan, raise your hand jika tuan-tuan tidak mengikuti, tak ikut. Okey, ada lagi tak? Ataupun tulis je tak ikut. Ada tak? Tak ikut, dah 2 dah. Ikut. Okey, 2 ikut, 2 tak ikut. Yang lain dalam perempuan? Kita ada 40 orang ni. Tak ikut. Lagi, saya perlukan lagi yang tak ikut. Tak ikut, ikut. Okey lah. Maksudnya ramai yang tak ikut. Okey, tak apa. Begini. Okey ya, kita dah belajar tadi kan, antara perbezaan antara iblis dengan malaikat. Okey, dah jelas? Okey. Jadi iblis ini dia duduk dalam kumpulan apa? Dalam kumpulan jin. Okey, kita pegang tadi jin. Okey. Okey. Sekarang kita nak jelaskan pula jin tu saja, isu jin tu saja, ya, isu jin saja. Sebab ada juga di kalangan masyarakat kita, kadang-kadang kita dengar, tapi tak semualah. Kadang-kadang kita dengar ada orang kata sebaik jin adalah sejahat-jahat manusia. Betul ke? Saya punya statement ni ataupun ada yang lain? Pernah dengar tak orang kata manusia yang paling jahat ni sebenarnya itulah sebaik-baik jin? Ke macam mana? Ke salah? Betul. Betul. Pernah dengar Ustaz? Pernah Betul. dengar dari mana? Dari ustaz-ustaz juga. Tak apalah, tak apa. Kita sangka baik. Mungkin kita salah faham ke, mungkin tersasul kot. Mungkin tersasul. Okey, begini. Kita nak bincang maklumat ni, kita bincanglah dari sudut Al-Quranul Karim. Okey, alalang kita dah bincang, mari kita bincang tajuk ni. Okey. Jin ni dia terbahagi kepada 2. Ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Okay, pegang 2 ni dulu. Ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Kenapa saya letak kotak merah kafir? Kerana perbincangan kita pada ayat 50 ini adalah merujuk kepada jin yang kafir. Siapa jin yang kafir? Terbagi kepada 2. Dalam kumpulan jin adanya iblis dan adanya syaitan. Lepas tu kadang-kadang kalau kita baca Quran, kadang-kadang Allah sebut iblis, kadang-kadang Allah guna gelaran syaitan. Kan? Tetapi iblis dan syaitan dia adalah daripada satu kumpulan yang sama, iaitu daripada kumpulan jin. Okay. Tetapi mereka adalah kumpulan jin yang kafir. Okay, ambil dulu pembahagian ni. Okay. Saya akan buktikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahawa jin ada yang beriman, ada yang kafir. Okay. Tengok ayat dia. Okay. Kita gunakan surah jin juga. Kita gunakan surah jin. Okay. Kalau kita rujuk dalam suratul jin, surah nombor 72, kita boleh tengok ayat ni pada muka surat 572 dalam Quran. Jumpa tak perkataan jin? Ayat pertama lagi dalam surah jin. Kita jumpa perkataan ayat pertama surah jin yang Allah menyebut tentang ada jin
yang dia mendengar Al-Quran dibacakan. Tengok. Allah mengatakan, Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad. Allah minta Nabi ceritakan tentang apa? Telah diwahyukan kepada aku, kata Nabi. Sesungguhnya ada satu rombongan jin telah mendengar apa? Mendengar bacaan Al-Quran yang Nabi baca. Maka jin yang dengar baca Al-Quran Nabi baca tu, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sungguh menakjubkan. Tuan-tuan, jin apabila dia dengar Nabi SAW baca Quran, mereka mengatakan Al-Quran ni satu perkara yang sangat menakjubkan, dia kata. Mereka tajuk sangat. Ada tak manusia yang dia rasa, ada tak manusia yang dia kata Quran ni alah, tak ada apa-apa pun Quran, ada tak? Ada tak manusia yang dia rasa Quran ni alah, dia rasa macam biasa je lah? Kan? Ada tak? Kita kata ada manusia yang menganggap Quran ni adalah macam tak ada apa-apa pun. Mana lebih teruk? Jin lebih teruk ke manusia tu? Di sini menunjukkan bahawa jin tu lebih baik daripada manusia yang menolak Quran. Betul tak? Jin tu cakap, mereka dengar bacaan Quran, mereka kata Quran ni sangat menakjubkan. Dekat situ pun kita dah boleh tolak yang mengatakan orang ni punya nak jatuhkan darjat jin, kalau sebut jin je mesti jahat je jin. Kau ni panggil macam jin. Mesti dia ingat jin ni satu elemen yang jahat. Sebenarnya kita salah. Kita telah menganiaya jin. Kita telah membungkuskan keseluruhan jin tadi. Sebab orang kita ni kalau nak benda jahat dia kata jin. Kau dia perangai macam jin orang kan. Sebenarnya tidak semua jin macam tu. Ada jin yang beriman. Kalau orang tanya, ya ke ada jin beriman? Suruh dia buka surah jin. Lepas tu orang suruh mengaji Quran. Bukan duk baca je, tapi faham apa yang Allah Ta'ala katakan. Okey. Di sini menunjukkan ada jin yang beriman kepada Quran. Okay, kita tunjuk lagi. Okay, kita pergi ayat nombor 2. Ayat nombor 2 menunjukkan bahawa jin yang dengar baca Quran Nabi baca tu, mereka buat apa tau? Mereka buat apa? Allah kata, mereka mengatakan tentang Quran ni, mereka katakan yahdi ila rusydi fa amanna bih. Dia kata Quran tu sangat menakjubkan. Dia kata kitab yang memberikan petunjuk kepada yang benar, maka kami akan beriman kepadanya. Dekat sini menunjukkan ada jin yang beriman tak? Maka kami beriman kepadanya, kata jin. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak sama sekali akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Menunjukkan bahawa ada jin tak beriman, dia beriman. Dia tahu Quran tu bagi tahu benda yang benar, mereka tidak mensyirikkan Allah. Ini bukti bahawa ada jin yang beriman kepada Allah. Okey. Okey, tengok contoh ayat lain. Saya terus pergi ambil ayat nombor 11 pula. Okey, ayat nombor 11 dalam surah jin. Jin ni dia bercakap lagi, dia kata wa anna minas salihun wa minna duna dhalika. Jin ni kata, dan sesungguhnya ada di kalangan kami golongan yang salih dan ada pula yang tidak salih. Jin dia memberitahu kepada Nabi SAW bahawasanya dalam kumpulan jin ni ada yang soleh, ada yang tak soleh. Siapa yang tak soleh tu? Kalau kita baca pada nota catale tadi tu, yang diagram saya tunjuk tadi tu, siapa yang tak soleh tu? Iblis. Siapa yang tak soleh tu? Syaitan. Tapi ada tak jin yang soleh? Ada. Okey. Lepas tu jin tu mengatakan kepada Nabi, kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan-jalan yang berbeza. Jin yang beriman tu kata,
Orang yang soleh kalangan kami diikut dengan cara dia. Orang yang tak soleh di kalangan kami diikut dengan cara dia. Okay. Nak buktikan lagi ada jin yang beriman. Okay, kita tengok ayat nombor 14 pula dalam surah Jin. Jin tu dia kata apa lagi dia kata? Dia kata wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dia kata dan sesungguhnya dalam kalangan kami ada yang beragama Islam dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Betul tak mereka telah Islam? Ada jin Islam? Iya, ada jin Islam. Lepas tu mereka mengatakan, faman aslama faulaika takharraw rasyada. Jin yang Islam tu mengatakan, maka sesiapa yang Islam, maka mereka itulah golongan yang memilih jalan yang lurus. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, inilah bukti-bukti ayat di antaranya yang menunjukkan bahawa ada dalam kelompok jin yang Islam, yang beriman kepada Allah. Oleh sebab itu, jangan kita nak membakulkan semua kalau sebut jin, semua yang kafir. Semua elemen yang jahat. Tidak semestinya. Okay, kita telah bersalahan dengan ayat-ayat Quran. Quran kata ada yang beriman, kita kata tak, semua jin ni tak beriman. Kan tu dah salah. Okay, jadi kita dapat fakta tentang maklumat ni. Okey. Patah balik kepada kotak ni. Okey, jelas tak dekat sini? Jin ada yang beriman dan ada yang kafir. Dapat tak ayat tadi? Faham kan? Ada beriman, ada yang kafir. Okey. Kita tak nak bincang jin yang beriman. Okey, kita nak bincang jin yang kafir pula. Sebab perbincangan kita adalah jin yang kafir. Jin yang kafir yang tidak soleh, mereka terdiri daripada dua. Iblis dan syaitan. Dua. Iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ni siapa? Dia daripada kumpulan jin. Tapi jin yang mana? Jin yang kafir. Okey. Jelas Okey, sekarang kita sambung lagi sikit lagi. Apa itu iblis? Kita bincang. Iblis. Kalau tanya siapa tu iblis, kita nak jawab apa? Iblis adalah jin yang kafir. Kalau orang tanya pula, apa tu syaitan? Kita kata syaitan adalah jin yang kafir. Lepas tu kalau orang tanya pula, apa beza iblis dan syaitan? Okay, kita tengok. Apa tu iblis? Okay. Dan kita buktikan iblis tu kafir. Lepas tu kita kata, kita tidak akan cakap sesuatu maklumat, melainkan kita akan sandarkan dengan sumber. Kita tengok Allah kata, iblis tu kafir ke? Okay, tengok surah Al-Baqarah ayat 34. Tadi kita dah sebut. Allah Ta'ala yang bagi tahu kepada kita iblis tu kafir. Kan tengok pada ayat hujung tu Allah kata wa kana minal kafirin. Ia dari golongan yang kafir, yang ada dalam highlight warna kuning. Nampak tak? Ia adalah golongan yang kafir. Maknanya iblis adalah kafir. Iblis tu siapa? Daripada jin. Tapi jin yang mana? Kafir. Kalau orang tanya, ia ni siapa? Ia ni siapa? Kejap Allahumma salli wa sallim. Kejap. Saya tak tertutup. Okey. Ia ni siapa? Iblis lah. Sebab dalam ni ada perkataan iblis kan? Illa iblis kana minal kafirin. Iblis, ia adalah dari golongan kafir.
Okey, dah jelas. Iblis itu adalah kafir. Dia daripada jin yang kafir. Okey, kalau orang tanya soalan, siapakah golongan jin yang kafir? Maka kita jawab apa? Salah satu daripada golongan jin yang kafir adalah iblis. Kalau orang tanya dalil, kita ambil surah Al-Baqarah ayat 34. Okey, sekarang kita nak lanjutkan lagi. Iblis ni umurnya panjang sampai hari kiamat. Kalau orang tanya, iblis ni lah yang kisah Nabi Adam tau. Iblis tu. Yang seekor iblis tu, dia ni umurnya panjang sampai hari kiamat. Kalau orang tanya, mana tahu umur dia panjang? Okay, kita tengok suratul Al-A'raf ayat 14 hingga ayat 17. Okey, muka surat 152 surah ini. Tengok. Iblis kata kepada Allah. Dia doa pada Allah, dia buat permintaan pada Allah. Iblis kata, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah kata, iblis berkata, berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan. Hari apa? Hari kiamat. Iblis dia minta supaya umurnya panjang sampai hari kiamat. Permintaan dia Allah Ta'ala makbulkan tak? Ayat 15 kata, qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau daripada golongan yang diberikan tempoh. Allah kabulkan permintaan iblis. Ini menunjukkan bahawasanya apa? Kita jangan ingat bahawasanya orang yang baik sahaja doa jadi kabulkan. Tidak. Ada orang yang jahat pun Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan permintaannya. Seperti siapa? Seperti iblis. Sebab tu orang-orang yang syirikkan Allah, sebab tu kalau kita tengok kan, mereka yang sembah patung-patung kan, mereka kata, kami minta dapatlah. Kami minta dapatlah. Jadi mereka ingat, mereka dapat tu, mereka minta melalui patung tu, mereka ingat perbuatan menyembah patung tu benar. Sebab apa? Sebab mereka minta dapat. Tapi mereka terlupa. Allah bagi tahu dah kepada kita bahawa iblis pernah minta kepada Allah untuk umurnya panjang, Allah kabulkan. Allah kabulkan permintaan dia bukan menandakan Allah Ta'ala redha dekat dia. Allah Ta'ala suka pada dia. Tetapi adalah ujian kepada iblis itu sendiri. Okey, tuan-tuan dan puan, jelas menunjukkan tentang iblis. Okey, sekarang kita ni tak apalah, ini kita nak tengok lagi okey kejap. Okey, ni pasal iblis habislah. Okey, iblis ni kita pegang kepada ni kejap. Ada satu ayat lagi. Okey. Kita terus pergi kepada syaitan. Okay, iblis kita tahu tadi. Kita iblis kan? Iblis apa? Iblis adalah daripada kumpulan jin yang kafir kepada Allah. Iblis umurnya panjang sampai hari kiamat. Iblis inilah yang berada di dalam syurga yang dikaitkan dengan kena sujud pada Adam. Okey, siapa pula syaitan ni? Kita kata syaitan termasuk juga kumpulan jin yang telah kafir kepada Allah. Jadi apa perbezaan iblis dengan syaitan? Okay, tengok di sini. Syaitan, syaitan dia ada dikaitkan dengan berasal daripada perkataan huruf syaitana, bermakna taba'ada. Maksudnya syaitan dia daripada kalimah syaitana yang bermaksud jauh. Okey, menurut
Al-Ghalib Al-Asfahani rahimahullah, dia kata syaitan dia diambil daripada perkataan, dia terdiri daripada perkataan shin to na, syaitana yang bermaksud jauh. Okey, apa maksud jauh tu? Okey, menurut Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, beliau mengatakan syaitan dia adalah sifat yang disandarkan kepada sesuatu. Kita kena faham. Syaitan dia bukan individu yang tertentu seperti iblis. Kali iblis dia memang iblis. Memang iblis tu. Dia memang individu yang tertentu. Tetapi kalau syaitan dia bukan nama individu, tetapi dia adalah sifat yang dimiliki oleh individu, oleh seseorang. Okey. Lepas tu dia kata syaitan adalah sifat yang disandarkan kepada sesuatu. Syaitan tu apa? Syaitan bermaksud jauh. Jauh apa? Jauh dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syaitan. Jadi kata syaitan tu apa? Syaitan tu jauh dari mentaati Allah. Dan syaitan ni dia bukan kumpulan yang tertentu. Syaitan ni dia adalah sifat yang dipakai kepada mana-mana makhluk yang jauh dari mentaati Allah. Okey. Jelas tak? Faham tak maksud dia? Okey. Maksud dia syaitan ni dia adalah jin. Tapi jin yang mana satu? Kalau iblis, dia memang jin yang tertentu. Memang itu dah iblis dia. Iblis dia bukan sifat, dia memang namanya dia memang iblis. Tapi kalau syaitan, dia adalah sifat yang dipakaikan, digelarkan kepada jin yang kafir. Faham tak maksud dia? Okey. Kita tengok contoh ayat. Saya akan buktikan. Okey, perlahan-lahan kita kena menganalisa sikit pengisian pagi ni. Okey, begini. Saya tunjukkan tuan-tuan contoh ya. Macam mana kadang-kadang Allah sebut tentang nama iblis. Kadang-kadang Allah tak sebut nama iblis tapi Allah sebut syaitan. Okey, contoh. Kita tengok suratul Al-A'raf ayat 27 kan. Kita tengok ayat ni Allah Ta'ala sebut tentang syaitan. Syaitan. Ini tentang Adam. Dan ya Allah kata, ya bani Adam alla yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Jadi Allah kata, wahai anak-anak Adam, jangan kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua-dua ibu bapa kamu dari syurga. Okey, kalau kita baca ayat ni, kita jadi macam kita mesti kita akan boleh membawa kepada kita memahami kisah Adam ni ada dua makhluk yang telah perdayakan dia. Tengok ayat ni. Makhluk pertama kita sedia maklum yang tak nak sujud pada apa? Iblis lah kan? Jadi kita tahu. Okey. Kalau kita baca ayat ni, Allah kata ada syaitan. Nampak tak? Ada syaitan. Okay, nampak tak kat dari sini? Jadi adakah syaitan ni makhluk yang berbeza menggoda Adam? Ataupun iblis ni adalah syaitan tu? Kalau kita tak faham, kadang-kadang Allah kata iblis tak nak sujud pada Adam. Lepas tu baca ayat ni pula Allah kata, wahai anak Adam, korang semua jangan terpedayalah dengan syaitan. Yang syaitan itulah yang memperdayakan ibu bapa kamu sampai keluar dari syurga. Mungkin kita kalau kita duk baca ayat ni, mungkin kita duk faham, syaitan ni makhluk lain.
iblis ni adalah makhluk lain. Okey. Cara nak faham ayat ni adalah iblis adalah syaitan itu. Maknanya syaitan ni adalah sifat yang dipakai oleh Allah kepada iblis juga. Faham tak maksudnya? Maksudnya iblis dia adalah syaitan. Faham tak maksudnya? Maksudnya iblis mempunyai sifat kesyaitanan. Faham tak maksudnya? Bukanlah maksudnya adalah syaitan tu adalah makhluk yang lain yang menggoda Adam. Iblis tu makhluk yang lain menggoda Adam. Tetapi kalau kita nak faham pasal Adam, hanya satu makhluk saja yang melibatkan diri dengan Adam tu, keluarkan Adam tu. Dia tu adalah iblis. Okey, iblis. Okey. Dalam masa yang sama, kadang-kadang Allah gunakan perkataan syaitan nak memberitahu kepada kita bahawa iblis itu memiliki sifat kesyaitanan. Kesyaitanan tu apa? Jauh dari mentaati Allah. Macam tu. Okey, jelas tak tuan-tuan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh tak saya katakan begini? Manusia, okey, iblis ada yang Islam, ada yang kafir, ya? Iblis tidak ada yang Islam. Oh, iblis tidak ada yang Islam. Tadi yang ada yang Islam jin ya Ustaz ya? Oh, jin. Sorry, silap. Jin ada jin Islam dan jin adalah yang kafir. Okey. Jadi, manusia juga boleh dikategorikan sebagai syaitan jika sifat-sifatnya itu jauh dari mentaati Allah. Betul? Ya, itu kita akan tunjukkan sekejap lagi. Okey. Lepas Maknanya tu jin juga begitulah ya. maksudnya? Jadi yang, maknanya, tadi saya tersilap. Saya ingatkan iblis tu silap-silap Ustaz. Jadi bermakna syaitan, it could be manusia juga menjadi syaitan. Dan jin tu definitely dia juga ada kumpulan syaitan. Begitu kan Ustaz? Ke saya silap? Tak, kena dijelaskan lagi. Apa yang faham? Takut salah faham, lepas tu saya ulang perlahan-lahan tu. Lepas tu saya buat carta tu. Okey, tadi saya tersilap. Saya ingat tadi silap-silap. Sebenarnya yang dikategorikan yang Islam dan yang kafir tadi jin. Kita betul. ada jin Islam dan kita ada jin yang kafir. Okay. So as manusia ada juga yang Islam, ada juga yang kafir. Tetapi bila kita touch dengan syaitan sebenarnya bukanlah individu ataupun dia tidak ada figure syaitan tu. Dia hanya sifat seseorang yang jahat, yang tidak mengikuti arahan Allah tu yang kita panggil syaitan. Dia bukan sebenarnya an individual atau an individu. It's just sifat seseorang tu yang menjadikan dia syaitan. Betul tak Ustaz? Faham maksudnya? Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sebab itu perkataan syaitan itu maknanya jauh daripada ketaatan. Okey. Jadi dekat sini kalau kita tengok carta yang satu lagi yang bawah ni, dekat sini kita akan lebih faham. Syaitan pula, ingat syaitan dia terbahagi pula kepada dua. Ada syaitan daripada kategori jin yang kita bincang tadi tu. Dan ada syaitan daripada kategori manusia. Okey, betul lah fahaman saya tadi Ustaz. Okey, ingat. Syaitan, sebab syaitan ni dia bukan figure tertentu lah. Dia bukan syaitan adalah sikap karakter, dibawa oleh iblis, betul. Syaitan ni ingat dia adalah sifat. Dia adalah karakter, ciri makhluk yang jahat. Makhluk yang jahat, yang jauh daripada mentaati Allah, dia dipanggil syaitan. Syaitan juga dipakai kepada jin, juga dipakai di kalangan manusia. Maka dalam banyak-banyak manusia yang jauh daripada mentaati Allah adalah orang kafir. Betul tak? Orang kafir kan dia kafir.
Sepatutnya kalau kita nak kata orang yang paling jahat adalah orang kafir. Kenapa orang kafir? Kerana mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka itu orang paling jahat sekali. Kenapa kita kata jahat? Kerana mereka memiliki sifat kesyaitanan. Kenapa kita kata dia memiliki sifat kesyaitanan? Kerana dia jauh daripada mentaati Allah. Sebab tu syaitan terbagi dua. Ada syaitan daripada kumpulan jin, ada syaitan daripada kumpulan manusia. Saya akan buktikan dua-dua ni. Okey, mana ayat yang kata jin dan manusia juga adalah syaitan? Okey, jom tengok ayat selepas dia. Cuba baca ayat ni. Okey, tengok suratul Al-An'am ayat 112, muka surat 142. Cuba tengok pada warna warna hijau dengan warna kuning. Tengok Allah mengatakan apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin. Nampak tak perkataan syayatin dekat sini? Allah kata syaitan, syaitan. Tengok terjemahan dia. Syaitan, syaitan. Tengok. Faham tak ayat ni elok? Allah kata, dan macam tu jugalah kami jadikan bagi setiap nabi tu dia ada musuh daripada syaitan-syaitan. Allah kata, nabi-nabi ni dia ada musuh daripada syaitan-syaitan. Lepas tu Allah Ta'ala menerangkan syaitan-syaitan tu siapa? Siapa kumpulan tu? Allah kata, syayatinal insi. Syaitan daripada golongan manusia. Tengok Tuhan kata. Syaitan tu siapa lagi? Wal jinni. Daripada jin. Nampak tak? Daripada jin. Faham ke tak faham? Dah, cuba tengok ayat. Faham saya. Okey, jadi Allah bagi tahu bahawa syaitan-syaitan ni dia adalah musuh bagi para nabi. Syaitan-syaitan tu siapa? Terdiri daripada dua jenis makhluk. Ada syaitan daripada manusia, ada syaitan daripada jin. Kena faham kat situ. Oh, rupanya manusia juga syaitan. Ya, sebab syaitan dia bukan makhluk yang tertentu, tetapi dia adalah sifat, gelaran, karakter yang dipakai kepada mana-mana makhluk yang jauh daripada mentaati Allah. Lepas tu kita boleh kata Abu Lahab syaitan, Abu Jahal syaitan. Kita kata. Sebab tu kita orang Melayu kita ni betul lah. Kalau dia kata kau ni kan perangai ya Allah macam syaitan. Tu betul. Betul lah tu. Kita sebut benda tu. Jelas Okey. Daripada ayat ni kita jelas menunjukkan bahawa syaitan terdiri daripada dua. Okey. Daripada dua. Ada daripada kalangan jin, ada daripada kalangan manusia. Jadi jin tadi itulah yang kita letakkan dekat sini. Kita letak kat sinilah. Belum tadi. Jadi jin terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau jin yang kafir adalah jin yang terdiri daripada iblis dan mana-mana jin yang digelar dengan kesyaitanan, syaitan. Okay, syaitan pula terbahagi kepada dua. Ada syaitan yang di kalangan jin, ada syaitan di kalangan manusia. Di kalangan manusia apa tu syaitan? Kafir, orang kafir. Saya buktikan lagi dengan ayat satu lagi ya. Kita tengok, kita buktikan pada ayat lain. Last sekali Allah Ta'ala sebut tentang Allah Ta'ala panggil orang-orang yang memusuhi orang Islam ni, memusuhi Nabi-Nabi ni, dia panggil syaitan. Tengok Allah kata. Ini pasal orang munafik orang munafik. Allah kata, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim. Tengok Allah kata syayatinihim. Okay, tengok Allah kata, dan apabila mereka ni siapa? Orang munafik. Orang munafik ni
Apabila dia jumpa orang beriman, dia akan cakap apa? Kami telah beriman. Dia cakap apa? Kami geng kamu, kami geng kamu. Dia kata, dia kata apabila jumpa orang beriman, dia kata, kami macam korang juga, kami beriman. Dia cakap. Apabila mereka kembali kepada syaitan mereka. Tengok Allah kata, apabila orang munafik ini dia pergi kembali kepada syaitan mereka berkata, orang munafik ni kata, sesungguhnya kami sentiasa akan bersama kamu. Sebenarnya kami hanya mempersedakan orang beriman tu. Nampak tak? Orang munafik ni dia talang dua muka. Waktu dia balik jumpa syaitan dia akan cakap, kami selama-lamanya macam kamu. Alah, orang Islam ni kami main-main je dekat dia, kami acah-acah je, kami tipu-tipu je dia. Nampak tak? Tapi dekat sini mesti kita bertanya-tanya, macam mana pula orang munafik tu boleh jumpa syaitan? Siapa syaitan dekat sini? Okey, syaitan dekat sini, kata As-Suddi dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang pembesar, pemimpin mereka, iaitu di kalangan para pendeta orang Yahudi ke, orang-orang yang mensyirikkan Allah dan orang munafik. Kenapa tak? Jadi syaitan ini dipakai oleh Allah gelaran itu ketika mana Allah Ta'ala nak menyebut mana-mana manusia yang memusuhi Islam, memusuhi para Nabi, dipanggil syaitan. Okay, jelas tuan-tuan perempuan? Pada malaikat saya tak perlu terangkan, pasal kita dah belajar tadi. Alhamdulillah. Okey, dah dapat. Okey. Okey, ada yang bertanya dekat ruangan chat, dia kata, maksudnya yang merasuk manusia atau menjadi hantu tu iblis lah kau ustaz? Ni kita tak tahu. Yang merasuk manusia tu dia adalah jin lah. Tapi jin yang mana? Adakah iblis ataupun jin syaitan? Kita tak tahu. Saya faham tak maksud dia? Sebab tu kita pecahkan tadi tu. Jin, ada iblis, ada syaitan. Maknanya jin yang jahat, dia dipanggil gelaran iblis. Dipanggil gelaran syaitan. Tapi tidak semua syaitan dia adalah iblis. Sebab iblis itu adalah figure tertentu. Tapi selain dari iblis, ada syaitan, ada jin-jin yang jahat, dia panggil syaitan. Dia memiliki sifat kesyaitanan. Jadi yang merasuk manusia itu adakah iblis? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dia jin lah. Jin yang mana? Adakah dia iblis ataupun selain daripada iblis, tetapi dia ini mempunyai sifat kesyaitanan. Wallahu ta'ala a'lam. Kat situ je untuk kita jawab. Okey. Panjang tajuk ni, tapi kita akan bincangkan insya-Allah pada minggu hadapan, ya. Kita akan bincang lagi tentang ayat ni, sebab ayat ni tak habis lagi. Okey, jadi kita bincang insya-Allah pada minggu depan pada siri yang ke-33, yang mana ayat ni kita akan bincang pada minggu depan, ya. Okey, pada minggu depan insya-Allah kita akan bincangkan tentang ni. Kita akan bincang tentang perkataan fasik. Kita akan bincangkan tentang syaitan ni menjadi musuh manusia. Kita bincang tentang perkataan zalim. InsyaAllah. Nanti kita bincang pada minggu hadapan. Jadi baca dulu dekat nota tu. Nota yang diberikan tu baca terlebih dahulu untuk memudahkan perbincangan kita pada minggu hadapan. Okay, saya buka soalan kalau ada. Sebelum kita tangguhkan. Saya tanya, okay. Kalau saya tanya soalan lagi. Okay. Saya dah lama terfikir soalan ni, tetapi hari ni saya rasa confident nak tanya soalan sebab memang benar jin yang Islam memang sahih. Adakah mereka juga, katalah contoh kita dalam majlis ilmu, kita buat umrah, kita buat haji, adakah mereka juga bersama-sama kita dan adakah mereka juga akan ke syurga? Saya dah lama tertanya soalan ni, Ustaz. Oh, dapat ya soalan. Okey, kejap. Jin, kalau dia beriman, sudah pastilah dia akan ke syurga. Itu jawapan dia. Sebab
jin mereka mempunyai tanggungjawab yang sama macam manusia. Tanggungjawab mereka sama macam manusia diterangkan dalam surah Az-Zariyat. Kalau kita buka dalam surah tu Az-Zariyat, kita akan jumpa Allah Ta'ala menyebutkan tentang mereka ini disuruh oleh Allah untuk ayat surah yang ke-50 ayat nombor 59 kalau tak silap saya. Sekejap saya tengok ayat dia. Oh bukan. Ayat 50 ke 30 lebih. Sekejap. Ayat dia yang Allah Ta'ala menyebut tentang وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah kata, tidak aku utuskan mana-mana jin. Ayat 56. Surah yang ke-51, surah Az-Zariyat. Okey, surah Az-Zariyat. Ayat nombor 56. Muka surat 523 membuktikan bahawasanya jin juga akan Allah beri nikmat syurga kepada mereka kerana jin ini juga ditugaskan oleh Allah. Memang Allah cipta jin ni sebelum adanya kita adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kena fahamkan dulu dia punya tugas tu. Jadi kalau jin yang beribadat kepada Allah, mengesahkan Allah, dia juga akan diberikan balasan baik. Kalau jin itu dia tak beriman kepada Allah, maka dia juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kalau nak faham lagi ayat jelas tentang jin masuk syurga, kena buka dalam suratul Rahman. Kalau kita buka dalam suratul Rahman tu, memang kita akan jumpa Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat syurga. Saya ambil satu contoh je. Kalau kita baca ayat yang Allah Ta'ala kata pasal bidadari ni kan, yang Allah kata tak pernah disentuh oleh mana-mana jin dan juga mana-mana manusia, merujuk kepada jin juga masuk syurga, manusia itu juga akan masuk syurga sekiranya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul Ustaz, kalau kita majlis ilmu, kita buat umrah, kita buat haji, mungkin in between us tu dia orang pernah dengan kita jin Islam ya Ustaz ya. Yang itu saya tak boleh nak jawab. Saya tak dapat nak bagi jawapan, wallahu taala alam. Tetapi malaikat tu sudah pasti. Malaikat pasti, tapi tak pernah orang sebut jin Islam bersama-sama kita kan? Yang itu kita tak boleh nak mengiyakan dan juga tidak boleh menidakkan kerana kita tidak ada nas di situ Ustaz ya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Ada soalan lain sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini? Dalam chat saya rasa banyak soalan tu Ustaz. Tak, kejap. Dalam chat tu ada yang dah jawab tadi. Sekejap saya tengok dalam soalan tu. Okey, syaitan merupakan sifat bagi menunjukkan sesuatu yang jahat dan buruk. Ya, memang itu betul. Ustaz, iblis tu sejenis jin ke? Siapa tu Azazil? Oh, Puan Mardias, kita dah terangkan tadi ya, bahawa iblis tu dia adalah jin. Betul, dia adalah jin. Okey, iblis dia daripada jin. Azazil tu kita tak tahu. Kalau kata malaikat tu dari malaikat Azazil, tak. Tidak ada nas di dalam Quran yang kata ada perkataan Azazil, tak ada. Dalam hadis Nabi pun tak ada. Yang orang duk ambil Azazil tu daripada riwayat Israiliyat. Daripada sumber perkhabaran orang-orang Yahudi. Jadi kita tak tahu maklumat itu. Sebab kalau dia perkhabaran orang Yahudi, kita tak boleh nak katakan dia bentuk benar ke salah. Tak ada. Kita tak dapat nak pastikan. Jadi tak tahu. Jadi Azazil tu memang kita tak tahu mana asal usul dia. Sebab Quran tak cerita. Hadis pun kita tak jumpa. Ya kalau ada pun itu adalah pendapat daripada pengkhabaran orang-orang yang Yahudi. Wallahu ta'ala alam.
Okey, okey dah jawab soalan tadi. Alright. Okey, dah tak ada soalan dah. Minta maaf ya, di atas ambil waktu yang panjang untuk mengupas ayat yang ke-50 ni. InsyaAllah minggu depan kita akan habiskan ayat yang ke-50. Kita bertemu insyaAllah pada minggu hadapan. Sebarang kesalahan, kesilapan yang ada saya nyatakan, saya minta tolong tegur. Kalau saya ada tersilap menyebut mana-mana fakta, tersilap menyebut ayat Quran, tersilap membaca terjemahan dan apa saja jua kesilapan lah, saya minta tolong diperbetulkan, tolong dimaklumkan. InsyaAllah kita sama-sama akan mendapat manfaat. Kalau tuan-tuan ada maklumat tambahan, kalau tuan-tuan ada maklumat tentang Azazil tu, nanti minggu depan kongsikan. Kongsikan dari mana sumber dia, dan insyaAllah kalau kita boleh jawab, kita jawablah dengan kadar mana yang mampu. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairah. Patuhi SOP ya tuan-puan ya. Jangan kita lalai daripada kita memberi perhatian kepada wabak COVID-19 ya. Kes kita semakin lama semakin tinggi. Jadi kita dengar kupasan-kupasan daripada pakar-pakar mengatakan salah satu sebabnya adalah kerana kita tidak mematuhi SOP. Jadi kita sama-sama beringatlah, ya, sama-sama beringat. Sebab jangan lalai lah. Biasanya sifat orang lalai ni tidak bagus. Jadi kita kena bagi nasihat. Okey, sentiasa memakai mask, okey. Tangan dibasuh, jarak sosial tu jangan ditinggalkan. Kita doakan anak Ustaz sihat Ustaz. Kita doa sama anak Ustaz sihat. InsyaAllah tak apa. Anak saya tu insyaAllah kita dah usaha kan. Alhamdulillah adalah hikmah yang bagus tu. Duduk dia seperti Sungai Buloh, belajarlah ya. Ada masa ya, itu ada kebaikan, pasti ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.